Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, baiklah murid-murid, pada kali ini kita akan belajar tajuk baru, iaitu untuk unit 5, cahaya. Sifat cahaya. Sifat cahaya. So, apa yang akan kamu belajar untuk tajuk sifat cahaya adalah kamu akan belajar apa itu sifat-sifat cahaya, ada berapa sifat-sifat cahaya. Kemudian di dalam sifat-sifat cahaya tersebut akan ada beberapa subtopik yang berkaitan dengan sifat cahaya tersebut. Okey, jadi sifat cahaya pertama yang akan kamu belajar adalah sifat yang pertama adalah cahaya bergerak lurus. Jadi pada kali ini kamu akan belajar sifat yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Ada lagi sifat-sifat yang lain dan kita akan belajar dari semasa ke semasa. Jadi pada video kali ini cikgu akan pecahkan kepada 3 bahagian yang menerangkan tentang subtopik di bawah cahaya bergerak lurus. Oleh itu, apa yang akan kamu belajar di bawah tajuk cahaya bergerak lurus adalah yang pertama sekali adalah pergerakan cahaya itu sendiri. Bagaimana kamu nak memastikan dan membuktikan bahawa cahaya itu bergerak lurus, kamu akan belajar di bawah ini. Yang kedua adalah berkaitan dengan kejelasan bayang-bayang. Okey, kejelasan bayang-bayang. Kemudian yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Okey, jadi kamu akan belajar keempat-empat subtopik ini dan cikgu akan pecahkan video ini kepada 3 bahagian sebab dia terlalu panjang. Okey, untuk subtopik 1 dengan 2 cikgu akan letak pada bahagian 1, dan untuk yang ketiga ni, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, akan bahagian 2, dan ni adalah bahagian 3. Okey, bahagian 3. Okey. So, untuk faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, bahagian 2 boleh klik link di atas. Okey, dan seterusnya untuk bahagian 3, faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, boleh klik link di atas. Okey, ini tak sama Ini saiz dan ini bentuk. Jadi itu adalah perkara yang tak sama. Okey, so kita proceed terus kepada subtopik yang pertama, iaitu pergerakan cahaya. So, murid-murid boleh lihat buku teks masing-masing muka surat 88. Okey, jadi sifat cahaya yang pertama adalah cahaya bergerak lurus. Okey, jadi macam mana awak nak membuktikan bahawa pergerakan cahaya itu lurus adalah berdasarkan fenomena ataupun situasi yang ada di dalam buku teks dan situasi dalam kehidupan seharian kamu. Okey, lihat dulu buku teks muka surat 88. Tahukah sebenarnya cahaya bergerak? Okey, cahaya ni sebenarnya bergerak walaupun kamu tak nampak dia punya kaki. Kemudian perhatikan situasi di bawah. Dekat sini cahaya kelihatan bergerak daripada sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Pergerakan ini adalah dalam garis lurus. Okey, banyak fenomena cahaya bergerak lurus yang berlaku di sekeliling kita. So, ini adalah contoh-contoh peristiwa membuktikan bahawa cahaya itu bergerak lurus. Yang pertama sekali adalah cahaya daripada lampu kereta. Okey. Sumber cahaya ini
menuju ke hadapan. Jadi cahaya itu pun menuju ke hadapan. Takkan ada tiba-tiba cahaya di sebelah kanan, kiri ataupun di belakang ataupun di atas. Kemudian alur cahaya matahari pada celahan pokok di kawasan hutan. Kamu boleh nampak sinaran cahaya matahari ini. Dia bergerak lurus. Dan yang ketiga adalah cahaya daripada lampu helikopter. Okay, kamu boleh nampak alur cahaya ni dia bergerak lurus. Dia bukan berterabur, scattered. Okey. Okay, semua contoh di atas menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Cuba kamu lakukan penyiasatan untuk membuktikannya. Okay, contoh yang mudah adalah kalau kamu guna lampu suluh. Lampu suluh. Okay, dan lampu itu bergerak lurus. Okay, contoh kamu pergi jalan kat kampung, kamu bawa lampu suluh. Lampu suluh tu dia hanya menuju ke satu arah, iaitu tempat yang kamu pancarkan. Okay, kita boleh buktikan bahawa cahaya ini bergerak lurus berdasarkan ataupun daripada penyiasatan yang ringkas ini di muka surat 89. Okay, di sini ada tujuannya adalah menyiasat pergerakan cahaya, alat dan bahan, lampu suluh, 3 kadbod bercelah, kadbod hitam, skrin untuk jadikan skrin dan juga blok kayu. Okay, ada 3 kadbod bercelah di mana dianya dilubangkan di ukuran yang berbeza. Yang ini kita boleh lihat beza dia 3, 9, ini 6, 6 dan 9, 3. Okey, cikgu akan cuba tunjukkan kepada kamu bagaimana penyiasatan ini dijalankan. Okey, jadi kita ada 3 kadbod. Cikgu kena lukis lurus ni. Okey. Okey. So, lubang ni yang pertama kita susun. Ini jarak dia 3 cm. Ini tengah, ini tepi. So, dan belakang ni kita letakkan kadbod hitam ataupun skrin. Dan kita ada lampu suluh. Kita guna lampu suluh ni. Okey. So, bila lampu suluh ni memancarkan cahaya dia ke arah kadbod bercelah, jadi kamu rasa apa yang akan berlaku, akan terhasil di kadbod hitam belakang ini? Adakah akan terhasilnya cahaya tersebut? Ya, tidak. Kenapa? Sebab kadbod hitam ni telah menghalang cahaya. Okay, contoh macam ni. So, cahaya kadbod ini telah dihalang. Okey, cahaya telah dihalang untuk menembusi dia. Kerana kadbod ini bersifat legap. Okey, nanti kita tengok apa maksud legap tu. So, cuba laraskan susunan celah sehingga kamu dapat melihat cahaya terbentuk. Jadi kita cuba alihkan kadbod ini supaya menghasilkan sinaran dekat sebelah sini. So, kita alihkan kadbod bercelah 2 dan bercelah 3. Okey. Okey, kita alihkan sikit. Okey, sama lurus. Okey, dan yang terakhir kita alihkan juga yang ini. Okey, bagi dia sama lurus. Okey, jadi kat belakang ni akan terhasil tak? Tidak. Cahaya daripada lampu suluh. Okey, ni okay, kita bayarkanlah. Okey, jadi akan terhasilnya cahaya daripada lampu suluh dan ini membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Okey, ini adalah untuk subtopik pergerakan cahaya. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik
kejelasan bayang-bayang objek. Okey, kejelasan bayang-bayang objek ni tadi ada kaitan dengan pergerakan cahaya. Oops. Okey, kita pergi kepada kejelasan bayang-bayang objek. Okey, jadi murid-murid mesti tahu untuk menghasilkan bayang-bayang kita mesti ada bahan yang boleh menghalang cahaya untuk melaluinya. Okey, jadi dekat sini menyiasat kejelasan bayang-bayang dengan menggunakan lampu suluh, plastik jernih, plastik berwarna, kad manila, pita pelekat, gunting, batang aiskrim dan juga kertas putih. Jadi ketiga-tiga jenis plastik ataupun kertas ni tadi, ni tiga ni, telah dibentuk menjadi kupu-kupu dan diletakkan batang aiskrim. Batang plastik ini untuk pemegang. Kemudian halakan cahaya lampu suluh ke arah kepingan kad. Jadi dekat belakang ni kamu kena kenal pasti bayang-bayang tu nampak ataupun tidak, hitam ataupun masih nampak cahaya. Jadi di sini adalah untuk menerangkan tentang tiga sifat penembusan cahaya ini. Okey, kalau plastik jernih macam mana? Kalau kad manila ada nampak bayang-bayang tidak? Kalau plastik jernih ada nampak bayang-bayang tidak? Begitu juga dengan plastik berwarna. Okey, so kita lihat dekat sini. Kita akan cuba lukiskan ketiga-tiga situasi, iaitu yang pertama sekali menggunakan plastik jernih, yang kedua adalah plastik berwarna, dan yang ketiga adalah kad manila. Okey, jadi cikgu bezakan plastik jernih ni kita guna warna biru, warna pink lah. Okey, contoh kat sini cikgu lukis rama-rama yang berkhas dengan menggunakan plastik jernih. Kemudian yang kedua cikgu warna dululah dalam. Okey. Kemudian seterusnya adalah plastik berwarna. Kita guna warna biru. Okey, dan yang terakhir adalah kad manila. Okey. Jadi dekat belakang ni, okey, depan ni kita akan pancarkan dengan lampu suluh. Okey, dan belakang ni ada skrin ataupun dinding. Okey, jadi cuba ramalkan murid-murid. Yang mana satu bayang-bayang terhasil? Yang mana satu bayang-bayang yang paling jelas? Ya, betul. Yang paling jelas adalah kad manila. Okey, dekat sini akan terhasillah bayang-bayang yang paling jelas. Okey, cikgu cuba lukis dengan cantik. Okey, manakala yang plastik berwarna masih nampak bayang-bayang tetapi kurang jelas. Cikgu guna warna kelabu. Okey. Okey, dan yang terakhir, pada plastik jernih, apa berlaku? Tiada bayang-bayang terhasil. Okey, tiada bayang-bayang rama-rama tu. Okey. Jadi di sini adalah nak menentukan kepada kamu ataupun memberitahukan kepada kamu bahawa bahan ni mempunyai tahap penembusan cahaya yang berbeza. Okey, kita lihat dekat sebelah sini. Jadi plastik jernih ni sifat dia adalah, okey, kita lihat sebelah sini.
Plastik jernih ialah contoh objek Lutsina. Jadi sifat plastik jernih ni tadi adalah Lutsina. Lutsina. Okay, Lutsina. Manakala plastik berwarna adalah lut cahaya. Dan yang terakhir, kad Manila pula ialah contoh objek legap. So, setiap istilah sains ni, dia ada definisi dia. Okay, ini kamu mesti hafal ni definisi ni. Okay, definisi. Definisi istilah sains. Okay, kalau boleh kamu tulis ni juga dalam buku kamu. Okay, definisi untuk Lucina adalah membenarkan semua cahaya menembusinya. Okay. Jadi dia benarkan semua cahaya menembusinya. Kemudian yang seterusnya, cahaya adalah membenarkan sebahagian. Sebahagian cahaya menembusinya. Dan yang terakhir, legap maksudnya adalah tidak membenarkan cahaya menembusinya. Okay, so kita lihat dekat sini. Okay. Okay, kamu mesti tahu definisi ni. Dan yang terakhir sekali, kamu mesti tahu contoh objek lain. Contoh lain. Okay, kalau plastik jernih, contoh lain Lucina adalah kaca. Kaca jernih. Kaca jernih. Kemudian cermin kereta. Cermin pintu kereta itulah. Kadang-kadang ada orang letak tinted. Tapi asal dia cermin kereta tu adalah bersifat Lucina. Tapi orang letak tinted jadi dia jadi lut cahaya. Okay. Kemudian lut cahaya yang lain adalah plastik berwarna lah. Yang contoh lain, botol air kamu ke. Ada botol air yang jenis lut cahaya. Okay, dia bergantung kepada situasi. Kemudian untuk legap ni dia ada banyak contoh. Dinding. Okay. Buku. Simen. Cardboard, pintu, dan macam-macam lagi. Okay, legap ni senang sikit. Okay, jadi kamu mesti tahu sifat penembusan cahaya ni sebab kalau contohnya dalam kehidupan seharian kamu nak menggunakan pakaian bersifat legap. Lepas tu kereta mestilah bersifat Lucina, dia punya cermin. Okay, cermin mata gelap, lut cahaya. Okay. Jadi sampai sini saja untuk bahagian 1. Seterusnya kita akan proceed kepada bahagian 2, iaitu kita akan pergi kepada faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Sekian saja. Assalamualaikum.